Kajian tentang jantina anak terhadap 16,000 keluarga yang mempunyai 2 orang anak telah dijalankan. Anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki dalam kajian tersebut. Jadi untuk setiap keluarga yang dijalankan kajian, kita boleh buatkan satu jadual untuk anak yang pertama, anak yang kedua. Anak yang pertama ada kemungkinan lelaki, ada kemungkinan perempuan. Anak yang kedua pun sama, ada kemungkinan lelaki, ada kemungkinannya perempuan. Jadi untuk ruang sampel kita ni, kita mungkin dapat dua-dua lelaki ataupun anak pertama lelaki, anak kedua perempuan, anak pertama perempuan, anak kedua lelaki ataupun dua-dua perempuan. Jadi di sini kita nampak dalam ruang sampel kita ada 2 kali 2. NS sama dengan 2 kali 2 iaitu 4 kesudahan yang mungkin dalam ruang sampel kita. Dalam soalan yang dia bagi, anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. Sekurang-kurangnya seorang anak lelaki maksudnya boleh seorang anak lelaki ataupun dua-dua anak lelaki. Jadi di sini barangkalian bagi peristiwa di mana sekurang-kurangnya seorang anak lelaki. Jadi antara 4 situasi ini ada 3 yang memenuhi syarat. Jadi kita tahu jawapannya 3/4. Ini untuk setiap satu keluarga yang dijalankan kajian. Sekarang soalan dia suruh kita anggarkan bilangan keluarga yang mempunyai ni, yang memenuhi syarat ni. Bilangan keluarga yang dijalankan kajian adalah 16,000. Jadi kalau kita nak anggarkan bilangan keluarga yang memenuhi syarat, kita ambil 16,000 darabkan dengan 3/4. Kita tuliskan. Sebuah kotak mengandungi 3 batang pen kuning, 5 batang pen merah dan sebatang pen hitam. 2 batang pen dipilih secara rawak dari kotak. Hitung kebarangkalian bahawa kedua-dua batang pen yang dipilih berwarna sama. Jadi, kebarangkalian untuk dapat pen berwarna sama.
ialah sebab dalam kotak ni, katakan kita buatkan kotak dulu. Mengandungi 3 batang pen kuning. Kuning, kuning, kuning. 5 batang pen merah. Merah, 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 merah dengan merah. Dan sebatang pen hitam. Katakan ini hitam. Sekarang, kalau dia nak pen berwarna sama, maksudnya kita hanya ada 2 kemungkinan sahaja. Yang pertama, kita dapat dua pen berwarna kuning, ataupun kita dapat kedua-dua pen tu berwarna merah. Dan pen hitam hanya satu batang sahaja, tak mungkin kita dapat dua berwarna hitam. Jadi kita cuma ambil kebarangkalian bagi KK, tambahkan dengan kebarangkalian MM. Untuk kebarangkalian bagi KK, iaitu kita dapat dua pen berwarna kuning, kita boleh kira macam gini. Kita tengok pada ruang sampel kita, dalam kotak kita, sekarang semua sekali kita ada 9 pen. 9 pen. Dalam ruang sampel kita, bilangan unsur dia adalah 9. Dan antara 9 pen ini, hanya 3 pen sahaja yang berwarna kuning. Jadi untuk pen yang pertama kita pilih dari kotak, pen yang pertama kalau kita nak pilih warna kuning, kebarangkalian dia adalah 3/9. Selepas satu pen dikeluarkan, katakan kita keluarkan pen kuning ini. Sekarang dalam kotak ni hanya tinggal 8 pen sahaja. 8 pen sahaja. Kalau 8 pen di sini, antara 8 pen di sini hanya 2 pen saja yang berwarna kuning, maka kebarangkalian untuk kita dapat warna kuning bagi pilihan yang kedua hanya adalah 2/8. Sebab dalam kotak ni sekarang hanya ada 8 pen sahaja. Jadi kita tukarkan penyebut jadi 8. Sekarang katakan kita akan balik. Ini untuk kebarangkalian KK. Kebarangkalian bagi MM pun sama. Untuk pilihan yang pertama, dalam kotak tu ada 9 pen. Ada 9 pen, antara 9 pen ini hanya 5 saja yang merupakan pen merah. Jadi kebarangkalian untuk dapatkan pen merah yang pertama ialah 5/9. 5/9. Katakan kita keluarkan pen merah ini. Mana-mana satu, kita keluarkan. Lepas tu, dalam kotak ni sekarang kita hanya ada 8 pen sahaja. 8 pen sahaja. Dan dalam 8 pen ni hanya 4 saja yang merupakan pen merah. Jadi kita darabkan dengan 4/8. Ini adalah kebarangkalian bagi MM. Sekarang kita boleh kira persamaan ni. 3 kali 2, 6. Soalan ni agak panjang, jadi saya cadangkan kamu pauskan video ini dan cuba baca dan fahamkan soalan ni. Fahamkan kehendak soalan dulu sebelum kita teruskan. Sekarang pauskan video. Okey.
Jonathan suka menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai. Jonathan mempunyai dua pilihan, sama ada menginap di Pantai Jati atau Pantai Cengau selama 2 hari. Kebarangkalian hujan di Pantai Jati pada setiap petang ialah 19/25. Jadi pertama sekali kita ambil Pantai Jati. Untuk Pantai Jati, sekarang dia nak kita cari kebarangkalian untuk dia dapat menyaksi matahari terbenam. Maksudnya cuaca mesti cerah, tak hujan. Sekarang dia kata kebarangkalian hujan di Pantai Jati ialah ni, 19/25. Kita boleh catatkan di sini kebarangkalian hujan ialah 19/25. Yang kita hendak ialah 2 hari tak hujan. Kalau hujan, kebarangkalian dia ialah 19/25. Maka kita tahu kebarangkalian tak hujan ialah 1/19/25, iaitu 6/25. Ini untuk 1 hari. Kalau 2 hari tak hujan, kebarangkalian dia adalah 6/25 darabkan dengan 6/25. Dan ini kita boleh gunakan kalkulator. Jawapannya ialah ini untuk Pantai Jati. Sekarang kita tengok pula Pantai Cengau. Untuk Pantai Cengau pula bergantung pada hari sebelumnya. Di sini dia berikan 2 situasi. Jika hari sebelumnya tidak hujan. Ini situasi yang pertama. Situasi yang kedua, jika hari sebelumnya hujan. Jika hari sebelumnya tidak hujan dengan jika hari sebelumnya hujan, kebarangkaliannya tak sama. Jadi kita kena tahu apa yang kita nak dalam soalan ni dan juga apakah assumption ataupun anggapan kita dalam soalan ni. Dalam soalan ni dia berikan anggapan jika cuaca cerah di kedua-dua pantai pada hari sebelum Jonathan bertolak. Sebelum dia bertolak, 2 hari itu cuaca cerah. Jadi sekarang kita boleh tuliskan untuk Pantai Cengau, kebarangkalian untuk tidak hujan bagi 2 hari, kita ambil kebarangkalian tidak hujan. Kebarangkalian tidak hujan. Okey? Kebarangkalian hujan ialah 5/7. Hari sebelumnya tidak hujan sebab dalam anggapan kita sudah tahu hari sebelumnya tidak hujan. Jadi kita hanya ambil kebarangkalian ini sahaja. Kebarangkalian hujan apabila Jonathan tiba di situ ialah 5/7. Maka kita tahu kebarangkalian tidak hujan ialah 2/7. Dan kita nak 2 hari tak hujan. Oleh sebab kita hanya nak situasi tidak berhujan saja, jadi kita ambil bahagian sini saja, iaitu 2/7 darabkan dengan 2/7. Dan untuk kes di mana dia hujan, ini sebenarnya kita tak perlu rujuk. Sebab kita memang nak dia tak hujan.
Jadi sekarang kita ambil 2/7 darabkan dengan 2/7, jawapannya ialah 4/49. Sekarang soalannya tanya, pantai yang manakah patut dipilih oleh Jonathan supaya dia dapat menyaksikan matahari terbenam di tepi pantai pada kedua-dua petang? Jadi kebarangkalian yang lebih tinggi ialah ni. Jadi kita pilih pantai Cengah. Dan justifikasi ialah kebarangkalian untuk kedua-dua hari tu bercuaca cerah adalah lebih tinggi. Setiap pelanggan kedai naga yang berbelanja melebihi 200 akan diberi peluang memutar roda bertuah yang mempunyai 6 sektor yang sama. 2 daripada sektor roda bertuah itu berwarna merah dan yang lain berwarna kuning. Jika jarum putaran roda bertuah berhenti di sektor berwarna merah, pelanggan tersebut berpeluang memilih voucher tunai dari kotak A. Jadi yang merah untuk kotak A. Jika jarum putar roda bertuah berhenti di sektor berwarna kuning, pelanggan tersebut berpeluang memilih voucher tunai dari kotak B. Ini untuk kuning, warna kuning. Bilangan voucher tunai yang terdapat dalam kotak A dan kotak B ditunjukkan dalam jadual di atas. Dianggarkan sebanyak 450 pelanggan kedai naga akan berbelanja melebihi 200. Maksudnya ada 450 orang yang boleh menyertai cabutan bertuah ni. Maksudnya di sini kita ada 450 kali percubaan. Sekarang, hitung bilangan voucher tunai bernilai RM10 yang perlu disediakan oleh kedai naga. Nak tahu bilangan voucher bilangan voucher tunai RM10, kita kena tahu kebarangkalian kita dapat pilih voucher tunai RM10 tu. Kita nak tahu kebarangkalian dia dulu. Jadi untuk dapatkan voucher tunai RM10 ada 2 kemungkinan. Satu ialah kita dapat warna merah bila memutarkan roda bertuah dan kita dapat voucher RM10. Dan satu lagi ialah kebarangkalian di mana kita putarkan roda dan kita dapat warna kuning. Lepas tu kita dapat pilih 10. Untuk kes yang pertama, kebarangkalian dia macam mana? Bila kita nak putarkan roda ni, antara 6 sektor hanya ada 2 sektor saja yang berwarna merah. Jadi kebarangkalian untuk dapat warna merah ialah 2/6. Antara 6 hanya 2 saja yang berwarna merah. Lepas tu kita darabkan dengan voucher. Voucher antara 25 voucher di sini hanya 5 saja yang berwarna yang bernilai RM10. Jadi antara 25 voucher yang ada dalam kotak A, hanya 5 saja yang bernilai RM10. Dan kita carikan hasil darab dia. Kebarangkalian dia adalah 1/15. Dan untuk kes yang kedua, warna kuning dan 10. Antara 6 sektor ni ada 4 yang berwarna kuning. Jadi untuk dapat warna kuning, kita ambil 4/6.
untuk dapatkan voucher RM10, di sini dalam kotak B antara 30 voucher ada 20 yang bernilai RM10. Jadi kebarangkalian untuk dapat voucher RM10 ialah 20 per 30. Dan kalau kita gunakan kalkulator, jawapannya adalah 4 per 9. Jadi untuk dapat kebarangkalian untuk dapat voucher RM10, kita ambil hasil tambah kedua-dua kebarangkalian ni, iaitu PM10 tambahkan dengan PK10. Kita dapat jawapannya 23 per 45. Sekarang, voucher tunai yang telah dipilih akan digantikan dengan voucher yang baru oleh kedai niaga supaya bilangan voucher tunai dalam kedua-dua kotak A dan B sentiasa kekal. Maksudnya untuk setiap satu pelanggan, setiap kali percubaan, bilangan voucher tu sama, iaitu kebarangkalian bagi ni, kebarangkalian untuk dapat voucher RM10 tu sentiasa sama. Jadi kita boleh tahu kebarangkalian dia ialah 23 per 45. Dan kalau ada 450 pelanggan yang akan menyertai cabutan bertuah ni, jadi bilangan pelanggan yang dapat voucher RM10 ialah 23 per 45 darabkan dengan 450. Jadi kita boleh anggarkan ada 230 orang yang akan dapat voucher RM10. Jadi kita perlu sediakan voucher sebanyak 230 keping.